8 kawasan di Kuala Muda dan Langkawi dijangka terkesan akibat cuaca kering dan panas atau fenomena El Nino ketika ini. Syarikat Air Darul Aman Sendirian Berhad SADA memaklumkan kapasiti pengeluaran air harian di beberapa loji rawatan air LRA di Kedah menunjukkan tren penurunan. SADA dalam pernyataan hari ini memaklumkan kawasan dijangka terjejas ialah Merbuk, Semeling, Tikam Batu, Tanjung Dawai, Bengkalan Bujang, Bedong, Gurun dan Pulau Tuba Langkawi. Kawasan terbabit memperoleh bekalan air daripada LRA jenis Headworks iaitu terima sumber bekalan air mentah dari gunung atau bukit. Terdapat 4 kawasan menggunakan LRA jenis Headworks daripada 35 LRA di seluruh Kedah. Ia termasuk LRA Merbuk, LRA Tupah dan LRA Gurun di Kuala Muda serta LRA Pulau Tuba di Langkawi. Menurut Met Malaysia, fenomena El Nino sedang berlaku di seluruh negara dan dijangka berterusan sehingga suku kedua tahun ini. Tiga puluh peniaga di Medan Selera Pasar Besar Alustar melahirkan rasa kecewa susulan kadar sewa tapak perniagaan mereka akan dinaikkan. Menurut mereka yang sudah 30 tahun berniaga di kawasan itu, Majlis Penerai Alustar MBAS akan memberikan hak kendalian kepada sebuah syarikat swasta. Syarikat terbabit dikatakan akan mengenakan bayaran sewa sehingga RM550 sebulan berbanding RM90 di bawah MBAS sebelum ini. Kita nak cari duit pun pada orang kata apa, ada rezeki pun hari Jumaat Sabtu saja. Hari Ahad hingga ke hari Khamis memang tak ada orang. Jadi kita nak bayar 550 hingga 700 sebulan pada pihak ketiga ni agak susahlah. Bebanlah bagi kami. Sini yang peniaga-peniaga ni ada yang ibu tunggal, ada yang anak banyak. Lah ni anak sekolah, anak nak pakai masuk universiti, nak bayar duit sini semua. Jadi nak bayar 550 macam mana? Lepas tu bulan puasa kami cuti sebulan. Kami tak berniaga. Tapi bila kami tak berniaga, kami nak bayar sewa bulan tu 550 macam mana? Ketika ini, Medan Selera berkenaan masih dalam kerja-kerja baik pulih dan mereka berniaga di bawah kemah yang disediakan. Seorang peniaga berputih mata selepas rugi RM6.2 juta diperdaya dengan pelaburan tidak wujud. Mangsa berusia 61 tahun itu tertipu dengan pelaburan diiklankan menerusi Facebook dan juga aplikasi WhatsApp. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, sesulan itu mangsa telah melayari satu blog dan bertindak menekan pautan yang membawa kepada nombor telefon suspek di WhatsApp. Sejak itu mangsa telah melakukan 32 transaksi ke 11 akaun berbeza dengan nilai keseluruhan RM6.2 juta. Mangsa mula menyedari ditipu selepas cuba mengeluarkan RM2.2 juta duit pelaburan itu, namun platform pelaburan tersebut tidak boleh diakses. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Seorang individu yang bekerja sendiri dihadapkan di Mahkamah Magistrate Kang hari ini atas tuduhan mengedar dadah jenis syabu seberat 528 kilogram. Tertuduh Muhammad Fazli Aziz, 35 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa mengedar dadah di kawasan Semak, Hutan Simpan Mata Air Padang Besar pada 10 Januari lalu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 39B (1) Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B (2) Akta yang sama. Ia membawa hukuman sebatan rotan tidak kurang 12 kali atau penjara seumur hidup atau gantung sampai mati. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin. 22 Mac depan ditetapkan bagi sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan kimia. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN telah melaksana penjenamaan semula secara berperingkat sejak 2020. Ia bagi memastikan identiti dan imej korporatnya terus disegani dan mendapat kepercayaan penuh masyarakat. Menurut pengerusinya, Datuk Nurliza Abdul Rahim, penjenamaan semula melibatkan penambahbaikan secara menyeluruh merangkumi aspek pengoperasian, identiti produk serta imej cawangan PT-PTN seluruh negara.
PTPTN terus komited menjalankan fungsinya melalui penyediaan pinjaman pendidikan, pengurusan bayaran balik pinjaman dan pembudayaan menabung. Bertujuan memastikan tiada pelajar tercicir melanjutkan pengajian ke institusi pendidikan tinggi disebabkan masalah kewangan. Sehingga 31 Disember 2023, pinjaman PTPTN telah memberi manfaat kepada 3.95 juta peminjam dengan pengeluaran pinjaman berjumlah 71.32 bilion. Hasil manfaat pinjaman ini, PTPTN telah dapat membantu melahirkan golongan cerdik pandai yang berjaya dalam lapangan kerjaya masing-masing sekaligus menjadi aset penting kepada negara kita. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian pejabat PTPTN Cawangan Taiping. Ia menjadi cawangan terbaru dibangunkan selari dengan usaha penjenamaan semula PTPTN. Perkhidmatan ditawar PTPTN diyakini pelanggannya. Sebab PTPTN ni saya dapat sambung belajar tanpa minta duit daripada ibu bapa saya. Lepas tu saya tak perlu tunggu untuk setiap bulan untuk masuk duit daripada akaun. Setiap semester PTPTN akan masukkan duit on the time and duit tu dapat bantu untuk makanan saya dan pembelajaran saya. Ni saya bayar dekat sini lah. Staf sini sangat membantu. Saya suka dengan sistem dia lah dekat sini. Sangat memudahkan urusan saya untuk bayar. Lebih selesa lah dengan cawangan ditempatkan di sini. Sementara itu, Majlis Pelancaran Cawangan Baharu di Taiping itu turut mengumumkan 5 pemenang bagi kempen cabutan bertuah Jom Bayar PTPTN Negeri Perak. Pemenang diberi RM5,000 dalam bentuk akaun simpanan Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN. Perasaan tu gembira lah kan, sebabnya kita tak expect pun bila buat bayaran ni ada peraduan yang macam ni untuk cabutan, untuk pembayar yang ni kan. Gembira, tak sangka lah. Secara keseluruhannya, sebanyak 58 pejabat PTPTN negeri dan cawangan kini beroperasi di seluruh negara.